Okay, hello, Assalamualaikum. Ini adalah video pendek untuk reka yang saya dah bagi dekat kamu. Saya akan buat satu soalan untuk setiap soalan yang saya dah bagi lah. Soalan untuk setiap satu soalan yang saya dah bagi. Okay, saya harap kamu boleh nampak recording ini dengan baik. Okay. Jadi, untuk soalan yang nombor 9. Soalan yang nombor 9, dia minta untuk kita tentukan sama ada setiap titik berikut terletak pada garis lurus yang dinyatakan ataupun tidak. Okay, jadi, dekat dalam soalan ni, dia ada bagi satu garis. Garis tu kita namakan dengan persamaan ini. X sama dengan 3X sama dengan 12. Okay. So, dekat dalam ni kita tahulah kecerunan dia 3. Dia punya kesilangan dy ialah 12. Jadi ini dia punya C. Ini dia punya M. Okay. Soalan tanya, adakah titik ini, ini titik adakah titik ini terletak pada atas garisan ni ke tidak? Dia tanya itu. Adakah titik ini terletak pada atas garisan ni ke tidak? Dia ada kat sini ataupun dia ada kat mana-mana, kat lain. Okey, jadi nak tentukan dia, cara dia ialah kita masukkan nilai titik ini di dalam persamaan ini. Masukkan nilai titik ini dalam persamaan ini. Okey, jadi titik ni kita ada X, kita ada Y. Okey. Kita ada X, kita ada Y. Jadi kita keluarkan dulu persamaan dia. Okay, ini adalah garis lurus kita. Y sama dengan 3X tambah dengan 12. Jadi kerja kamu apa? Kerja kamu ialah masukkan nilai Y dekat Y. Masukkan nilai X dekat X. Okay, jom kita masukkan. Y kita ialah 9. Okay, X kita ialah -1. Okay, jadi kita tulis dulu 3 ni. X kita letak dalam kurungan -1. Tambah 12. Okay, di sebelah kiri tak perlu selesaikan. Sebab ada satu nombor je. Di sebelah kanan kita kena selesaikan. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat 9 kat sini. Okay, jadi bila kamu dapat 9 dengan 9, sama kan kiri kanan? Okay, bila sama, maksudnya titik ini, titik terletak di atas garis. Kalau sama, maksudnya titik terletak di atas garis. So, kalau contoh kamu dapat sebelah sini 9, kat sebelah sini 10. Jadi titik tu tak letak, titik ni tak terletak di atas garis. Okay. Itu soalan yang nombor 9. Dan soalan-soalan yang seumpama tu kamu boleh guna teknik ni lah. Okay. Jadi soalan nombor 10 ni, susah sikit je sebab nilai Y kamu ni dalam M. Jadi sama juga, teknik yang sama juga, soalan yang sama juga. Soalan tanya, adakah titik ni terletak di atas garis? Okay. Tapi yang ni, soalan ni dia dah bagi kamu jawapan. Jawapan dia apa? Jawapan dia, titik terletak di atas garis. Titik tu dah confirm terletak di atas garis. Okay. Bila titik dah confirm terletak di atas garis, so kamu tinggal masukkan titik ini dalam dia punya persamaan. Okay, persamaan kita ialah -2x tambah dengan 5y tambah dengan 10. Okay. Okay, so kita punya titik kita, yang ni x, yang ni ialah y. X kita -4, y kita ialah m. Okay, jadi masukkan x pada x, y pada y. So, -2 x kan? Okay, x kita gantikan dengan -4. Tambah 5 y kan? Y kita gantikan dengan m. Dengan 10. So, kita selesaikan di sebelah kiri. Sini akan dapat 8 tambahkan dengan 5m sama dengan 10. Kita akan pindahkan 8. So, bila kita pindahkan 8, akan jadi 10 tolakkan dengan 8, akan jadi 2 kat sini. So, 5m. So, m kita sama dengan 2/5.
Macam tu. Yang kita akan sama dengan 2/5. Tapi soalan sini salah ni. Sekejap. Sebab saya buat tambah, sepatutnya kena tolak. Kita buat balik, kita buat balik. Sepatutnya kena tolak. Tolak 5Y. Betul-betul. Okay. Jadi kita gantikan balik. Okay, 2X negatif, 2X kita negatif 4. Tolak dengan 5, Y kita ialah M. Dengan 10. Okay, so ini masih lagi dapat 8. Tolak 5M. Sama dengan 10. 8 kita pindah ke sana. 10 tolak dengan 8 akan jadi 2. So negatif 5M. Pindahkan negatif 5 akan jadi negatif 2/5. Sama juga teknik dia kita nak cari tu. Okay. Next. Okay, kita pergi soalan yang nombor 12. Kalau ada apa-apa yang tak faham pasal soalan yang saya dah share ni, kamu tolong mesej kepada saya. Tolong stop dekat mana-mana point yang mana yang kamu perlu ulangan. Okay. So, nombor 12. Tentukan sama ada setiap pasangan garis lurus berikut selari ataupun tidak. Okay, jadi dalam bab ni kamu akan belajar garis selari ke tak selari. So, garis selari maksudnya garis ini mesti kena compare dengan garis yang satu lagi. So, ada dua garis. Okay, jadi, bila ada dua garis, baru kita boleh tahu dia selari ke tak selari. Selari ni maksudnya kedua-dua ni dia punya kecerunan dia sama. Selari maksudnya kecerunan sama. Kecerunan tu apa? Kecerunan tu ialah M. Jadi, M, katalah ini garisan nombor 1. Yang ni garisan nombor 2. Jadi, M1 mesti sama dengan M2. M1 mesti sama dengan M2. So, kalau ikut dalam soalan ni, garis ini punya M dengan garis ini punya M mesti sama. Kalau selari lah. Kalau tak sama maksudnya apa? Maksudnya tak selari. Kalau sama maksudnya selari. Kalau tak sama maksudnya selari. Jadi apa yang kita kena buat kat sini? Kita kena cari M. Cari M. M untuk garis ini. M untuk garis ini. Dan ini dia punya separate dia. Jadi kita ada garis pertama. Kita ada garis kedua. Kita nak check dia punya M dia. Okay, kita check dulu yang pertama punya. Okay, kita tak boleh terus baca M daripada garis yang pertama ni. Sebab apa? Sebab kalau nak baca M, kita mesti kena ikut ini. Y sama dengan MX tambah C. So, bentuk yang atas ni tak sama dengan bentuk Y sama dengan MX tambah C ni. Bentuk Y sama dengan MX tambah C ni, Y mesti satu orang. Jadi, yang tu kita punya objektif dia. Kita kena pastikan Y ni duduk satu orang. So, apa kita kena buat? Kita pindahkan nilai-nilai yang lain ke sebelah kanan. Pindahkan nilai yang lain ke sebelah kanan. Ini saya tulis balik. Okay, so first saya akan pindahkan 3 ni. 3X pindah ke kanan. So, dia akan jadi apa? Dia akan jadi negatif 3X tambah 9. So, bila saya dah pindah ini, saya pindah pula 4. So, dia akan jadi negatif 3/4. X tambah dengan 9/4. Jadi, M saya apa? M saya ialah ini. Tengok balik dengan kita punya formula asal dia. Y sama dengan MX tambah C. Jadi, kita ada Y. Kita ada M. Kita ada X. Kita ada C dekat belakang. Okay, jadi M kita negatif 3/4. Sekarang kita check pula untuk garis ini. Check pula untuk garis ini. Okay. Y sama dengan negatif 3/4 X tolak dengan 8. Okay, adakah garis ini dah mengikut Y sama dengan MX tambah C? Dah. Okay, jadi kita dah ada Y. Y dah ada. M dah ada. X dah ada. C pun kita dah ada. So, M kita apa? M kita ialah negatif 3/4. Sama ke tak sama? Sama. Jadi kita boleh kata kat sini garis
Pasangan garis selari. Settle soalan nombor 12. Kita tengok soalan nombor 17. Okey, soalan nombor 17. Okey, jadi yang ni soalan dia, bagi setiap yang berikut, cari persamaan garis lurus melalui titik ini dan titik ini. So ada 2 titik. Soalan ini dia bagi 2 titik. Dia minta kita keluarkan persamaan garis lurus. Okey. Jadi bila dia minta keluarkan persamaan garis lurus, dia bagi 2 titik. Sama juga, kita kena guna formula asal dia. Macam mana formula garis lurus? Y sama dengan MX tambah C. Dua benda yang kita kena isi. Nombor satu, kita kena isi dia punya M dia. Nombor dua, kita kena isi dia punya C. Okey, kita pergi tengok dulu macam mana kita nak isi dia punya M. Okey, bila nak isi dia punya M, kita perlukan 2 titik. Ni dia dah bagi 2 titik. Okey, jadi kita akan pakai formula apa? Kita akan pakai formula M. M sama dengan Y2 tolak dengan Y1 per X2 tolakkan dengan X1. Jadi namakan tiap-tiap point ni. Jadi kita punya point ialah 1, -5. Point yang lagi satu ialah 4 dan juga 7. Okey, jadi namakan dia. X1, Y1. X2, Y2. Ikut balik dia punya yang kita dah tanda ni, masukkan balik dalam formula. Okay, jadi Y2 apa? Y2 ialah 7. Tolak Y1 kan? Okay, tolak Y1 -5. Per X2. X2 4. Tolak X1 1. Selesaikan atas, selesaikan bawah. Selesaikan sebelah atas, selesaikan sebelah bawah. Okay, so sebelah atas kita akan dapat 12. Sebelah bawah kita akan dapat 3. So M kita sama dengan apa? M kita sama dengan 4. Okey, dah siapkah belum untuk nak cari persamaan? Belum. Kita baru dapat M. Okey, sekarang kita nak cari C. Kita nak cari C. Okey, nak cari C, kita kena pakai formula ni balik. Kita masukkan nilai M dia. So kita punya formula dia Y sama dengan M kita dah dapat 4. Jadi masukkan 4. X tambah C. C ni kita biarkan kosong sebab kita nak cari dia. So daripada ini macam mana kita nak cari C? Kita ada 2 point ni kan. Guna satu point kita masukkan dalam formula. Masukkan dia punya X, masukkan dia punya Y, kita boleh dapat dia punya C. Itu teknik dia untuk kita nak dapat C macam mana. Okay, jadi Y kita ialah 7. 4 tulis balik. X kita ialah 4. Tambah C tulis balik. So apa yang kita boleh selesaikan, kita selesaikan. Macam kat sini 4 darab dengan 4 kita boleh selesaikan. So 7 sama dengan 16 tambah dengan C. Kita nak cari C kan? Kita perlu pindah 16 ni pergi ke sebelah kiri. So 7 tolakkan dengan 16 sama dengan C. 7 tolak dengan 16 kamu akan dapat negatif 9. Sama dengan C. Okay, jadi C kita ialah negatif 9. C kita ialah negatif 9. Kita dah ada M, kita dah ada C. Soalan tanya cari persamaan garis lurus. So last sekali masukkan semua dalam persamaan. Y satu kena isi M kan? M kita ialah 4. Tulis 4. X tulis balik, mesti kena tulis X. C kita ialah negatif 9. Jadi dekat sini tulis negatif 9. So yang ni ialah persamaan dia. Kalau tak faham tolong ulang balik bahagian ni. Kalau tak faham juga tolong cari saya. Okay, so nombor 17 settle. Okay, jom kita tengok soalan nombor 18. Okay. Jadi soalan nombor 12 ialah soalan yang lain pula. Okey, jadi soalan nombor 12, cari persamaan garis lurus yang melalui titik ini dan selari dengan garis ini. Okey, jadi keadaan dia apa? Okey, dia ada satu garis. Okey, garis ini ada satu titik duduk dekat atas dia.
Macam kes ni titik dia ialah 6 -3. Okey. So ada satu lagi garis. Garis ini selari dengan garis yang merah ni. Ingat bila selari apa yang penting dia? Yang penting kita nak tahu dia punya M je. Jadi M untuk garis merah sama dengan M untuk garis yang hitam. Dia punya kecurunan dia sama. Jadi untuk kita nak buat dia punya persamaan dia, still sama, kita akan guna apa? Kita akan guna formula asal dia. Formula asal dia apa? Y sama dengan MX tambah C. Macam tadi, M kita kena cari sendiri. Tapi untuk kes ini, M kita tak perlu cari sendiri. Kita ambil daripada M hitam. M hitam kita kena baca dekat dia punya garis dia ni. Okay. So, garis M hitam ni nama dia apa? Nama dia 3X tambah Y sama dengan 5. Boleh tak nak baca terus? Tak boleh. Sebab dia bukan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kita kena tukar dia jadi Y sama dengan MX tambah C dulu. So, kita akan pindahkan 3X. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi Y sama dengan negatif 3X tambah 5. So, sekarang dah boleh baca ke belum? Dah boleh baca dah. Kita dah ada Y. Kita dah ada M. Kita dah ada X. Kita dah ada C. So, M dia berapa? M dia ialah negatif 3. Jadi, negatif 3 ni kita boleh pakai juga untuk point ini. Negatif 3. Masukkan balik dalam formula dia. Sekarang ni kita nak cari C kan? M kita dah settle betul? Sekarang ni kita nak cari C. C guna balik teknik yang tadi. Masukkan point dalam formula yang tak ada C. Okay, jadi kita punya formula kita dah update lah. Y, M kita dah ada negatif 3. X tambah C kita masih tak tahu lagi untuk garis yang merah. Garis merah kita masih tak tahu C. Tapi kita tahu ada satu titik dekat atas dia. Titik dia ialah 6 dan negatif 3. Titik yang ada dekat atas garis merah ialah 6 dan negatif 3. Dalam titik ini kita ada X, kita ada Y. Masukkan nilai ini dalam persamaan ini. Okay, jadi Y kita apa? Y kita ialah negatif 3. Sama dengan negatif 3. X kita ialah 6. Masukkan dia dalam kurungan. Tambah dengan C. Selesaikan apa yang boleh selesai. Macam kes ni ialah negatif 3 dengan 6 ni kita boleh darab dulu. Jadi kita darab dulu. Negatif 3 dengan 6 kamu akan dapat negatif 18. Tambah C. So nak cari C apa kita perlu buat? Kita perlu tinggalkan C seorang-seorang. Kita pindahkan 18 pergi ke sebelah kiri. Kita bila pindah ke 18 sebelah kiri, dia akan jadi 18 tolakkan dengan 3. 18 akan jadi positif. Sama dengan C. So C kamu dapat apa? C kamu akan dapat sama dengan 15. Dah siap ke belum? Belum lagi. Sebab belum lagi masukkan dalam persamaan yang penuh. Persamaan kamu yang penuh ialah Y sama dengan negatif 3X tambah C kita ialah 15 tambah 15. Siap. Yang ni ialah jawapan akhir kamu. Okey. Beza dia kita cari M saja. Itu je beza dia. Beza cara cari M. Macam tadi ada 2 titik, kita cari M sendiri. Macam ni kita tak ada 2 titik. Kita cuma tahu garis sebelah M dia sama dengan garis kita. Yang tu dia punya point dia. Jadi kita kutip M dekat garis sebelah, bubuh dekat kita punya garis. So kalau tak jelas yang ni boleh ulang balik sekali lagi. Ulang balik sekali lagi. Okey? Jom kita nak bawa kamu, saya nak bawa kamu kepada soalan nombor 19. Soalan nombor 19 ni, ini adalah bab, bukan bab lah. Subtopik yang terakhir dia. Subtopik yang terakhir ialah di mana kamu akan belajar jika ada 2 garis, apakah titik persilangan dia? Dekat mana dia bertemu? Dekat mana dia bersilang? Okey. Jadi untuk nak cari dekat mana dia bersilang, kamu akan guna teknik yang kamu dah buat dah sebelum ni. Kamu akan guna sama ada kamu guna elimination ataupun substitution. Itu bahasa Inggeris dia. So kalau dalam bahasa Melayu dia, kamu akan guna sama ada penghapusan ataupun penggantian. Okey, jadi untuk kes ni saya akan tunjuk penghapusan dekat kamu.
kamu boleh guna yang salah satu. Kamu boleh guna yang salah satu. Okey. So dekat sini kita ada tentukan titik persilangan. Okey, tak apa. Okey. Jadi kita ada Y sama dengan X tolak 3. So next kita ada Y sama dengan 3X tolak 7. Okey. So kita nak hapuskan salah satu. Sama ada kita hapuskan X ataupun kita hapuskan Y. Untuk kes ni saya tengok senang kita hapuskan Y. Sebab apa? Y dia nilai dah sama. Cara kita nak hapuskan, kita kena pastikan nilai dia sama. Kalau macam X, kita tengok. X kita 1 tak ada nombor. Satu lagi ada 3. Ini X kita 1, ini X kita 3. Jadi yang ni susah sikit. Kita kena samakan dulu. Baik kita pakai Y. Y dah tentu-tentu dah sama. Jadi kita boleh hapuskan dia terus. Okay, so kat sini kamu nak tengok apa? Kamu tengok Y dengan Y. Macam mana kamu nak hapuskan dia? Okey, bila Y, ada satu operasi untuk kita hapuskan. Macam mana kita nak hapuskan dia supaya dia jadi kosong? Okey, Y ni nilai dia 1. Okey, Y ni nilai dia 1. Y yang sebelah kanan pun nilai dia 1. Bila tak ada nombor kat depan huruf, maksudnya depan dia ada 1. Dan nilai dia 1. Sekarang ni kamu kena fikir tengok macam mana kamu nak hapuskan 1 ni. Adakah kamu perlu tambah ataupun adakah kamu perlu tolak? So kes ni, 1 kamu perlu tolak dengan 1. Baru kamu boleh dapat kosong. Kalau kamu tambah, dia akan jadi 2. So dia tak hapus. So tak bolehlah penghapusan tu. So nak buat penghapusan, kamu kena buat tolak. Kat sini kamu kena buat tolak. Okey. Jadi kamu akan tolak apa? Kamu akan tolak Y dengan Y. X dengan X. Lepas tu, yang tak ada huruf dengan yang tak ada huruf. Okey. Y tolak Y dah jadi kosong. Y dah tolak dengan Y dah jadi kosong kat sini. Okay, so sama dengan X tolak dengan 3X. So dia akan jadi negatif 2X. Negatif 3 tolak dengan negatif 7. So dekat sini kamu akan dapat positif 4. Dah dapat X ke belum? Belum. Pindahkan benda-benda yang lain, tinggalkan X seorang-seorang. Negatif 4 pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi positif. Negatif 4. So negatif 2 pindahkan sebelah kiri akan jadi bahagi negatif 2. So X akan dapat apa? X akan dapat 2. Bila kita dah dapat X2, kita ambil salah satu garisan ni. Contohnya saya ambil Y sama dengan X tolak dengan 3. Saya gantikan X ni dekat X sini. Untuk kita nak cari Y pula. So Y sama dengan 2 tolakkan dengan 3. 2 tolak dengan 3, kamu akan dapat negatif 1. Jadi, titik persilangan dia apa? Titik persilangan dia ialah kamu letak balik dalam koordinat. 2, negatif 1. Sinilah dia bersilang. Ini teknik penghapusan. Dan saya sangat syorkanlah guna penghapusan. Dia mudah sikit. Nak guna pergantian pun boleh, tapi cara dia susah sikit. Saya tak berapa syorkan. Ada masa kita guna pergantian. Macam yang ni, untuk nak cari X, saya akan guna penghapusan. Mula-mula guna penghapusan. Hapus. Tapi lepas tu, saya guna pergantian. Saya ganti masuk X dekat dalam formula yang sedia ada. So itu saja cara-cara dia untuk nak buat semua latihan yang saya dah bagi. Ada mana-mana soalan yang mana kurang jelas, tolong kontak saya. Jangan senyap je. Kalau tak faham, senyap tak gunalah. Kamu tak belajar. Okay? Bila ada salah, ada masalah dekat situ, sebenarnya kamu dah start belajar. Kalau kamu buat semua betul, kamu tak belajar. Jadi, untuk belajar, bila kita ada salah, waktu tu kita handle. Macam mana kita handle waktu kita ada masalah? Kita start tanya ke, kita cuba jawab sendiri ke, kita cek dengan jawapan ke, kita tengok contoh macam mana ke, tanya dengan saya ke. Tak kisah yang mana satu pun. Yang penting kamu kena buat action. Kamu kena buat sesuatu. Ada masalah, kena buat sesuatu. Tak faham, buat sesuatu. Tak boleh buat sesuatu. Kalau kamu duduk diam je sampai bila pun tak tahu. Okay. Bab ni sangat penting. Jadi, tingkatan 3 ni kalau boleh kamu kena mahirkan. Sebab nanti kalau dah masuk tingkatan 5, dah tertinggalan.
Bukan tak boleh mahir waktu tingkatan 5, boleh mahir waktu tingkatan 5 tapi kamu akan perik sikit. Sebab nanti bila dah masuk tingkatan 5, kamu akan sibuk dengan subjek-subjek yang lain. Jadi subjek-subjek yang lain, kamu nak fokus untuk SPM. Jadi kamu terpaksa cover balik bab yang tingkatan 3 yang mana kamu tertinggal dulu waktu tu sebabnya kamu tak faham, kamu tak nak tanya. Itu punca dia. Jadi kamu settlekan sekarang. Ada masalah matematik, tolong settlekan terus. Tolong tanda bahagian mana yang tak faham. Terus tanya. Jangan biar lama-lama. Okay? Tu je sekat tu je daripada saya. So harap video ni manfaat untuk kamu. Saya harap ada yang tengoklah video ni. Okay? So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercuti. Kerja saya jangan lupa hantar. Dah cuti sekolah dan kerja saya jangan lupa hantar. Okay? Okay. Assalamualaikum.